على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita, kuliah kita. Jadi pada dah lama berhenti, jadi saya mulakan dengan kitab Mustikah Hadis, Mustikah Hadis terbitan Jabatan Perdana Menteri. Bab yang pertama, dalam bab yang pertama, iaitu tajuknya berkaitan dengan sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Jadi kalau tengok tajuk ni pun memang sebenar-benar perkataan, maksudnya perkataan yang benar, yang kita tahu ialah perkataan yang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya Al-Quran lah. Di tajuknya membicarakan tentang sebenar-benar perkataan, itu ialah perkataan yang dilafazkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran wahyu. Dan sebaik-baik jalan pimpinan iaitu pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang baik iaitu pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud ayat yang bunyi waman asdaqu minallahi hadisa, dan siapakah yang lebih benar perkataan daripada Allah. Ya Allah tanya dalam surah An-Nisa ayat 87. Allah tanya, siapakah yang lebih benar perkataan daripada Allah? Allah tanya, surah An-Nisa. Jadi maknanya perkataan yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab suci Al-Quran. Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba. Dia Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengatakan, berfirman, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu perkataan yang Allah sebut dalam kitab Al-Quran, iaitu wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 23 Az-Zumar. Banyak lagi lah ayat-ayat yang menceritakan tentang kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala, perkataan-perkataan. Jadi malam ini kita tengok hadis yang pertama daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmar ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshun yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa yaqrinu baina isbi'aihi sababati wal wusta wa yaqul amma fa inna asdaqas hadis kitabullahi wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah summa yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dinan aw dayaan fa bi ayyi fa ilayya wa alayya Muslim wa ghairah. Maksud hadis yang pertama ni dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpidato merah menyala matanya, lantang suaranya dan bersemangat dan bersangatan marahnya,
sehingga seolah-olah baginda seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh dengan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi hari dan mungkin pada waktu petang. Serta baginda bersabda, masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini. Lalu baginda menyatukan kedua jarinya, dua jari tangannya dia nyatukan begitu, ya. Jari telunjuk dan jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah dia dekatkan begitu. Serta baginda bersabda lagi, ketahuilah, ya, sebenar-benar, ya, ketahuilah, selain dari itu maka sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik jalan pimpinan ialah jalan pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya sejahat-jahat perkara ialah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama, sedang tiap-tiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kemudian baginda bersabda lagi, lalu aku adalah berhak menolong tiap-tiap orang mukmin lebih daripada ia menolong dirinya sendiri. Dan siapa yang meninggalkan harta benda maka dia adalah untuk warisnya. Dan sesiapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepada aku menjaganya, dan akulah yang menanggung hutangnya. Hadis Muslim. Itu maksud hadis, ya. Jadi isu yang pertama yang Nabi sebut dalam hadis ini iaitu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa dia berpidato, ya, semasa dia bercakap, bersyarah atau berpidato, ya, menyeru ataupun berdakwah, ya. Jadi merupakan disebut dalam hadis ni, dia katakan suaranya lantang, jelas, ya. Bila dia menyebut sesuatu itu dengan penuh perasaan, kalau marah dengan keadaan marahnya, ya. Jadi itu yang pertama isunya. Tapi nak kita faham kat sini, maksud hadis ni kita faham bahawa Rasulullah SAW ni seorang pemidato yang hebat, ya. Seorang pemidato yang hebat. Tidak mana mungkin boleh mempengaruhi semua orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu. Orang Arab jahiliyah tak suka dia, ya. Jadi kalau orang tak suka ni, biasa orang bercakap pun dia tak nak dengar, kan. Tapi Rasulullah ni, ya, walaupun orang tak suka dia, ya, tapi bila dia bercakap, gaya dia bercakap dengan yang disebutkan tadi itu merupakan dia seorang pidato yang hebat, ya. Itu model yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita nak ambil iktibar kepada kita ni, macam itulah. Maksudnya, ya, nak jadi seorang yang da'i yang hebat, ya, seorang orang kata pendakwah yang hebat, maksudnya dia kena memiliki, ya, ciri-ciri, ya, mungkin ilmu, ya, ilmu berpidato, ilmu bercakap, menyusun ayat dan sebagainya, ya, dengan baik. Dan kita tahu bahawa Rasulullah SAW tu dia bercakap melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana percakapannya, susunan ayatnya itu tersusun rapi sebab dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tengok seorang pemidato yang baik itu begitulah susunan ayatnya, cantik, hebat, kan. Tidak mana mungkin boleh terpengaruh, boleh orang lain terpekun, terpikat, ya. Ada ciri-ciri kepimpinan, ada ciri-ciri karisma yang baik, ya. Kalau zaman sekarang ni mungkin Nabi kita katakan dia tak belajar, tapi dia berilmu. Mungkin dia tak pandai menulis, dia tak pandai membaca, tapi dia berilmu. Berilmu tu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia, ya. Ilmu itulah, ya.
dia dapat menyampaikan ilmu tu dengan baik kan. Itu isu yang pertama ya. Dan isu yang kedua dia kata tentang kiamat ya. Isu tentang kiamat, masa baginda tu, maknanya masa baginda ketika itu diutuskan itu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan berlakunya kiamat tu, masa akan berlaku kiamat tu maksudnya dekat. Dia tunjuk dua jari ni dekat lah, dekat ni maksudnya dua jari ni dekat dari segi jari dua ni dekat ke, ataupun kalau tengok antara jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah ni kan, kita tak tahu lah, dekat maksudnya begitu. Fahamnya dekat lah. Zaman Rasulullah tu disebut dekat dah, zaman kita lagi dekat lah kan. Zaman dia 1400 tahun dulu ya, dah dikata dekat lah ya, kalau zaman kita ni lagi dekat lah kan gitu. Kemudian isu yang ketiga dia katakan tentang perkataan ya. Jadi sebenar-benar perkataan itu iaitu daripada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan jalan pimpinan itu, jadi orang yang memimpin itu ialah sebaik-baik pimpinan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu model kepada kita lah, maksudnya menjadi ikutan kepada kita nak ambil isu yang nak diterangkan dalam hadis ini. Kemudian seterusnya perkara yang baru, maksudnya soal-soal bid'ah ya, soal-soal bid'ah. Yang keempat, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama adalah seburuk-buruk perkara, maksudnya perkara yang tak baik lah ya, dikatakan bid'ah ya, bid'ah. Disebut bid'ah ni dalalah, batal, perkara baru dalam agama. Yang perkara tu dalam agama diada-adakan, sedangkan zaman Nabi tak ada. Kita faham dia kan begitulah ya. Isu yang keempat. Dan isu yang kelima iaitu keadaan Rasulullah SAW dengan orang mukmin. Bagaimana Rasulullah SAW ni hubungannya dengan orang mukmin, itu umat-umatnya, orang-orang yang beriman, itu umat-umatnya yang beriman dengan dia. Bagaimana keadaan Rasulullah ya, keadaannya kita tengok tadi, maksudnya ya, dia tu Rasulullah lebih sayang kita daripada kita sayang diri dia, maksudnya begitulah. Kita ni kadang kita sayang diri kita, tapi Rasulullah tu dia lebih sayang kita ni lebih daripada kita sayang diri dia. Tu nak dijelaskan kepada kita ya. Dia bagi contoh lah ya. Kalau kena orang tu ada harta, dia tinggal harta dia tu untuk waris dia lah ya. Siapa yang meninggalkan hutang, mana hutang itu mana Rasulullah ya, Rasulullah akan tanggung, dia kata ya. Orang yang kehilangan tempat bergantung pun, maksudnya kalau ada orang yang hilang tempat bergantung, maka terserahlah kepada Rasulullah menjaga dah. Dia kalau ada orang tu meninggal, mungkin berhutang, mungkin ada tinggal tempat bergantung, maka Rasulullah itu kita tengok Rasulullah SAW ni dia pembela kepada wanita kan. Baik, itu isu ya, 5 isu yang dibincangkan dalam kitab ini. Saya baca melalui urutan kitab inilah ya. Jadi huraian yang pertamanya nak jelaskan, pertama, gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berpidato ya. Disebut ni tabligh. Bila tabligh ni baligh ni balighu menyampaikan ya. Jadi hubungan kait antara pidato dengan baligh ya. Orang yang menyampaikan. Jadi maknanya orang yang nak menyampaikan tu mesti mempunyai percakapan yang baik, yang jelas, yang tegas ya. Iaitu apa dia? Baligh ni, tabligh ni maksudnya dia tugas dia menyampaikan perintah agama. Tu dia kata tabligh ya. Kita panggil tabligh itu ya, dia menyampaikan perintah agama ya. Kalau kita tengok lebih dekat ya, itu kumpulan tabligh dulu, sekarang tidak, kurang sikit lah. Kalau dulu dia datang je ke masjid, dia akan pergi ziarah
ahli-ahli keluarga kampung tu kan, kemudian dijemputlah untuk supaya hadir ke masjid untuk berjamaah kan. Itu dikatakan menyampaikan perintah agama, iaitu solat suruh semayang, ya, tuntutan semayang berjamaah. Adalah tujuan pokok dari perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana kata Rasulullah diutuskan itu untuk menyampaikan, ya, menyampaikan pesanan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi untuk menyampaikan itu, maka dia hendaklah menyampaikan dengan jelas, iaitu dengan cara yang menarik, pidato lah, bercakap cara yang baik, ya. Pidato adalah satu cara, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan tugas tablignya. Jadi pidato itu merupakan sebahagian. Jadi orang yang mahir berpidato itu satu cara untuk, ya, ataupun untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu satu cara lah, yang mana berpidato, bersyarah, kan kita katakan, itu merupakan satu cara untuk, ya, nak berdakwah, ya, dengan macam Nabi kata balighu anni walau ayah, ya, maknanya sampaikanlah, ya, maksudnya sampaikanlah, ya, walaupun satu ayat, ya, daripada baginda kita katakan balighu anni walau ayah, kan, sampaikan. Jadi nak menyampaikan itu maksudnya kebaikan menyampaikan itu melalui orang yang bijak berpidato. Satu jalan untuk kita nak menjadikan, ya, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan jalan berpidato itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara-perkara yang mesti disampaikan, ya, perkara yang mesti disampaikan macam solat, dari perkara-perkara yang sekecil-kecilnya hinggalah kepada perkara yang sebesar-besarnya, apabila keadaan tu menghendakinya. Jadi bila Allah menghendaki, dia menyampaikan itu daripada perkara kecil sampailah perkara yang besar. Sebab itu dia selama berapa tahun? 23 tahun, ya, 23 tahun Nabi, ya, berdakwah, ya, selama 23 tahun. Maksudnya 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, ya. Dia berdakwah selama 23 tahun. Jadi satu cara untuk dia berdakwah itu iaitu dengan berpidato. Jadi digambarkan pidato itu, ya, dikatakan berpidato, bercakap ni kadang-kadang dia mempunyai gaya yang tersendiri, ya. Jadi mungkin kita bercakap dengan gaya, ya, dengan tergambarnya kepada anggota-anggota lahir baginda. Jadi maksudnya mungkin dari segi matanya, dari segi penekanan mimik mukanya dan sebagainya, ya. Kemudian datang daripada hati yang ikhlas, ya, hatinya yang mengenai apa yang hendak disampaikan melalui pidatonya itu. Lebih-lebih lagi pada perkara-perkara yang hebat, ya, perkara-perkara yang sangat mustahak, seperti berlakunya kiamat. Maksudnya sebab itu berlakunya benda yang sangat mustahak, ya. Jadi dia katakan bahawa soal kiamat itu dekat sangat, ya. Takut, kita kena takut dengan keadaan itu sangat dekat, ya. Kalau dikatakan kalau angkatan tentera tu, ya, jadi kita kena bersiap siaga lah, maksudnya jangan leka lah, kena bersiap siaga, ya. Itu amaran yang diberikan oleh Rasulullah, ya. Penekanan yang ditetapkan maksudnya berlakunya kiamat, begini melapaskannya dengan suara yang lantang, merah matanya, dengan rupa marahnya, nampaknya, kan, seperti keadaan seorang, ya, kita katakan panglima memerintah tentera memberi amaran tentang serangan musuh yang akan datang menyerbu entah bila-bila masa, pagi ke petang ke tak tahu. Maknanya kena bersiap siaga. Jadi maksudnya kiamat, masa kiamat itu kena bersiap siaga kita. Kena siap, kena jaga. Ya, Nabi kata dekat dah, dekat sangat. Mana kata dalam keadaan kita katakan kelang kabut lah begitu, dekat ni kelang kabut, kan, kelang kabut tak sempat, ya. Kadang-kadang
Jadi kita tak sempat. Kalau kita leka-leka, kita tak sempat. Jadi musuh akan serang ataupun kiamat akan datang kepada kita. Jadi itulah digambarkan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang kiamat itu, tentang kita katakan tentang baginda Rasulullah SAW itu mengingatkan ya, kita supaya berhati-hati, supaya bersiap siaga ya. Kalau kita katakan kiamat, maka apa persediaan untuk kita nak pergi kepada kiamat? Itu persediaannya ialah amalan kita lah. Jadi soal semayang, tegaskan suruh semayang ya, puasa dan sebagainya. Sebab bila dah berlaku kiamat, tak boleh lakukan lagi lah benda-benda yang macam itu. Itu ingatan. Kemudian dengan kedua, tajuk yang kedua dibahaskan, dikatakan meskipun masa berlaku kiamat, hari kiamat, tidak ada siapa yang mengetahuinya dengan tepat melainkan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah saja yang tahu, orang lain tak tahu, nabi pun tak tahu ya, malaikat Jibril pun tak tahu. Ada dalam hadis 40 ya, malaikat Jibril datang jumpa nabi ya, dia menjelma diri dia sebagai seorang laki-laki ya. Kemudian dia tanya Rasulullah ya, detailnya hadisnya, tanya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Selain dia tanya akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman ya, akhbirni anis sa'ah, fakhbirni anis sa'ah, maksudnya beritahu kepada aku tentang tentang kita katakan sa'ah, tentang kiamat. Kemudian baginda jawab ya, mal mas'ula anha bi'a'lama minas sa'il ya, maksudnya dia tak tahulah, jadi patutnya orang yang tanya iaitu malaikat lah sepatutnya lebih tahu kan daripada dia yang bertanya, tapi malaikat pun tak tahu kan. Itu dikatakan kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Cuma nabi sebut dekat ya, masanya dekat ya, dekat maksudnya 2 jari ni dekat, begitu keadaan dia dekat dengan dikatakan 2 jari ya, itu kiamat ya. Kemudian seterusnya yang ketiga dibincangkan tentang kitab Allah sebenar-benarnya perkataan. Benar berarti tepatnya suatu yang disebut dengan keadaan yang sebenar. Itu diterangkan kat sini. Ketepatan itu ialah apabila dia menyebut itu mempunyai pengetahuan yang luas ya, meliputi segala hal keadaan yang dinyatakan. Pengetahuan yang sedemikian tidak dipunyai melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Allah, kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kitab Allah itu maknanya kitab suci Al-Quran Al-Karim. Ya, bagi kita orang Islam lah, bagi orang-orang yang sebelum daripada itu, kitab-kitab yang diakui daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi, iaitu kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Al-Quran. Itu kitab yang diakui kan, yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kitab Al-Quran itu, kitab suci Al-Quran Karim, antara lain mengandungi kisah-kisah kejadian yang berlaku, sama ada yang berlaku sebelum daripada masa turunnya semenjak zaman purba, ataupun yang berlaku kemudian daripada masa turunnya hinggalah hari kiamat. Di dalam kitab Al-Quran itu ya, dia menceritakan yang dulu dan juga yang akan datang ya. Jadi maksudnya yang dulu tu maksudnya yang benar, yang akan datang pun akan ada kebenarannya. Mengenai perkara-perkara yang telah berlaku, Al-Quran Al-Karim telah menceritakannya dalam keadaan yang terbuka kepada segala lapisan masyarakat, dan apa yang telah diceritakannya itu tidak ada siapa pun yang menentangnya dari golongan ahli pengetahuan yang jujur. Maksudnya orang-orang
Sebab nak tentang macam mana? Sebab benda tu benda yang betul. Ya. Tak boleh query, tak boleh nak ni, sebab benda tu benda yang betul, benda yang jelas. Ya. Demikian juga mengenai perkara-perkara yang akan datang. Al-Quran telah pun menceritakannya, dan antaranya ada yang telah berlaku menjadi kenyataan, ada yang berlaku dah dan menjadi kenyataan sebagaimana yang ceritakannya, dan setengahnya yang lain lahir ke alam nyata melalui kajian-kajian sains. Ya. Jadi mungkin tak disebut, mungkin berdasarkan kepada penyataan dalam Al-Quran itu dibuat kajian-kajian, maka kajian itu wujud, berlaku seperti mana yang disebutkan yang oleh Al-Quran itu. Ini adalah di antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kisah dan kejadian-kejadian yang tersebut dalam kitab Allah itu adalah benar-benar, benar. Maka demikianlah pula mengenai bahagian-bahagian yang lain, seperti bahagian hukum, bahagian pengajian dan seterusnya, adalah semuanya benar belaka. Tak ada yang tak benar, semuanya benar belaka. Kitab Allah adalah sebenar-benar perkataan, kerana ilmu Allah adalah meliputi segala-galanya. Jadi dalam hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa kita wajib percaya kepada Quran. Jadi kita wajib percaya kepada Quran, kepada kitab, itu kitab Al-Quran. Dan apabila kita query, kita pertikaikan tentang Al-Quran, maka rosaklah iman kita. Rosaklah iman kita. Jadi tak boleh kita pertikaikan. Jadi hadis nak menjelaskan kepada kita yang benar. Jadi kita pertikaikan yang benar. Yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita pertikaikan, maka kita rosaklah iman kita. Jadi nak jelaskan kepada kita di sini mengatakan bahawa tak boleh kita nak pertikaikan Al-Quran itu. Walaupun ada sebelum ini orang orang kata sebelum zaman Nabi pun adalah orang reka-reka ayat-ayat Al-Quran juga sama dengan Al-Quran, tapi tak boleh sampai kepada pengetahuan. Tak boleh dibandingkan dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri, kan? Itu maknanya Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu. Jadi dalam hal ini, bab yang sebenar-benarnya yang kita nak faham, iaitu kitab Al-Quran itu ialah kitab yang benar, kitab yang sebenar-benarnya. Tak ada yang sikit pun pendustaan di sana. Jadi mungkin kalau hari ini kalau kita baca kitab lain, mungkin ada salah fakta dan sebagainya. Ini tak ada salah fakta. Mungkin dia salah fakta, mungkin macam-macam lah. Apatah lagi kalau hari ini kita buka WhatsApp dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, yang belum pasti lagi betulnya, kan? Tapi Al-Quran tu dah pasti betul dah. Jadi makna kata kalau orang baca Al-Quran tu, maksudnya pahala sajalah yang dia dapat. Maksudnya sebab benda tu betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia tak query pun. Itu berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan Al-Quran yang dibincangkan dalam kitab ini, dalam kitab Mustikah Hadis ini. Kemudian pemimpin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang berikutnya dia kata pemimpin. Jadi makna kata kalau kita nak agung pemimpin ni, yang pertama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dikatakan top 10 pemimpin dunia yang hebat, yang nombor 1 ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau top 10 lah kita katakan, bawah siapa-siapa kan. Mungkin ada orientalis dia buatlah top 10 tu siapa kan. Maksudnya jadi kalau kita orang Islam, top 10 itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang atas sekali itu ialah Muhammad. Yang bawah tu barulah jatuh kepada yang lain. Dan jatuh kepada yang lain tu maksudnya yang Islam lah maksudnya. Kalau dia kata Hitler hebat, bukanlah, tak termasuk lah. Kalau dia kata Soekarno pun, Soekarno Islam lah kan. Kalau Soekarno tu hebat, kita katakan bukan, maksudnya bawah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemimpin. Jadi bila disebut mana kata jalan pimpinan yang terbaik, maksudnya yang jalan pimpinan yang sebaik-baiknya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak payah diikut yang lain lah, Jadi
kitab ini nak menjelaskan kepada kita yang pertama sekali iaitu perkataan wahyu Al-Quran. Yang kedua, siapa Al-Quran tu? Yang kedua, siapa dia yang kita nak jadi pemimpin kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaanlah hadis ini disebut dikaitkan dengan kita ni. Maksudnya bila kita wajib percaya kepada kitab itu yang benar, iaitu kitab Al-Quran, wahyu daripada Allah. Dan yang wajib percaya kepada Rasul, iaitu Rasul yang kita orang kata naik saksi, iaitu tak lain tak bukan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah merupakan pemimpin yang kita katakan yang sejati lah, dan akan menyampaikan maklumat-maklumat daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala itu, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu, untuk memberi kebaikan kepada manusia, ya, kepada manusia seluruhnya, ya, bukan orang Arab saja, seluruh. Kalau nabi-nabi sebelum itu hanya untuk kaum-kaum dia sahaja, tapi Nabi Muhammad ni untuk seluruh manusia, kan, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk, ya, beri rahmat ke seluruh alam. Maknanya rahmat ke seluruh, maknanya menjadi pemimpin kepada semua alam makhluk yang ada di alam ini. Baik, Nabi Muhammad SAW diutus untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar, ya, yang boleh menyampaikan kepada matlamat kebahagiaan sejati. Maknanya kebahagiaan, ya, mungkin kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ya, kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu kan. Jadi mungkin matlamat kebahagiaan di dunia dan juga matlamat kebahagiaan akhirat. Jadi kebahagiaan di dunia itu akan menuju kepada kebahagiaan di akhirat. Bukan hanya kebahagiaan dunia sahaja, tapi tak sampai kepada kebahagiaan di akhirat. Jadi kebahagiaan yang dimiliki di dunia ini patutnya diteruskan, disambungkan dengan kebahagiaan di hari akhirat. Jalan pimpinan baginda adalah sebaik-baik jalan pimpinan, kerana pimpinan baginda adalah dengan panduan wahyu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pencipta seluruh alam. Jadi pimpinan dia itu dia berdasarkan berpandukan kepada wahyu yang dibawa oleh malaikat. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, iaitu malaikat Jibril. Cerita dalam buku-buku karangan mengenai pemimpin dunia yang masyhur, terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dari jumlah mereka, jumlah mereka pemimpin, ya, ia sungguh, ya, benar baginda termasuk dalam jumlah pemimpinan di dunia yang terkenal. Maknanya kalau dimasukkan saya top 10 tadi tu yang terkenal, ya, tetapi yang lebih benarnya ialah pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pemimpin yang terkenal itu, yang hebat itu mungkin, ya, tapi yang disebut yang benar ni, maksudnya pemimpin yang sebenarnya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maknanya itu yang nak jelaskan kepada kita tentang ciri, ya, kepimpinan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak sebagai role model, ya, kita role model kepada pimpinan, ya, sebenarnya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model nak diberikan kepada kita, ya. Mungkin hari ini kita dululah, ya, belum kita sampai kepada peringkat yang macam ini, kita yang mengenali Nabi Muhammad SAW dengan lebih hebat sebagainya. Mungkin role model kita lain. Dulu kita kat sekolah mungkin kita suka orang ni kan, berdasarkan kepada apa yang kita suka, tengok dia kita pun suka dengan dia, kan, begitu. Tapi maksudnya bila sampai ke peringkat ilmu yang ada kepada kita ini, kita tahu siapa pemimpin yang sebenarnya yang kita belajar ini, maka dialah jadi pemimpin kepada kita, ya. Jadi belajarlah sirah-sirah dia, sejarah-sejarah dia, bagaimana dia menjadi baik, ya, menjadi pemimpin yang baik dengan
baik dengan manusia, ya, mungkin dengan isteri, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan cucu, ya, tengok ada sirah berkaitan dengan cucu dia, mungkin dengan menantu dia, mungkin bapa mentuanya dan sebagainya. Bagaimana ciri-ciri hubungannya dengan sirah menyebutkan tentang hal itu. Jadi itulah dia katakan kita kena jadikan dia sebagai model pemimpin. Kalau kita nak berdepan dengan, kita katakan dengan isteri, ya, bagaimana Rasulullah berdepan dengan isteri dia, kan? Bagaimana dia menangani isteri dia, kan? Jadi itu caranya yang disebut pemimpin yang baik itu. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, ya, dia berbincangkan tentang perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama, ataupun dia kata bid'ah, ya. Dimaksudkan dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama itu ialah perkara-perkara yang menyalahi dengan maksud isi kandungan kitab Allah, perkara yang menyalahi daripada kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun asar ni asar sahabat dan ijma' ulama, kan? Jadi kalau bertentangan dengan, ya, dengan ada menyalahi dengan maksud-maksud yang terdapat dalam Al-Quran, ya, yang terdapat dengan sunnah Rasulullah SAW, ataupun yang menyalahi juga sahabat-sahabat yang diiktiraf oleh Nabi sebagai sunnah dia juga, dan ijma' ulama, ya. Jadi perkara baru yang demikian itulah yang dikatakan bid'ah, yang merupakan jalan baru yang menyeleweng dari jalan yang sebenarnya. Lebih-lebih hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ya, lari, ya, akidahnya daripada Tuhan yang sebenarnya, kan? Maka sudah tentu tidak akan sampai kepada matlamat kebahagiaan sejati. Tak sampai ke matlamat untuk nak mencapai matlamat mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala takkan tercapai. Kebahagiaan yang memang dikehendaki, ya, ini bukan sahaja dalam kehidupan dunia semata-mata, bahkan terutama sekali iaitu kehidupan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Dan jalan ke akhirat itu tidak siapa yang mengetahuinya dan tidak akan terhasil dengan cara-cara diagak-agak dan direka-reka sendiri oleh siapa pun. Dengan sebab itu, maka perkara-perkara yang menyalahi itu sudah tentu membawa bahaya yang besar dan balasan yang seburuk-buruknya, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Itu. Jadi maksudnya perkara barulah, ya, perkara baru yang diada-adakan yang bertentangan dengan agama, ya. Ya, apa dia tu? Banyaklah, ya. Kalau cerita dalam bab bid'ah ni banyak, ya, perkara baru, ya. Tapi hari ni tak ada lagi dah, ya. Dulu mandi dekat Melaka, mandi kat Tanjung Keling, ya, dulu kan. Tu bulan Safar pergi mandi kat Tanjung Keling, kan. Tu amalan agama lah dia kata, kan. Naik bas daripada Kedah tu pergi sana mandi suci, nak sucikan macam orang India sucikan dosa di Sungai Ganges lah. Jadi kita pun mandi di sana. Tak tahulah daripada mana datang ajaran tu, kita pun tak tahu, tapi terikut-ikut. Ni dia katakan perkara baru. Contohlah kalau di negara kita, ya. Dulu masa saya mari kampung ni, bila orang meninggal, dia lalu warisnya tu anak-anak dia. Kalau bapa tu meninggal, anak dia lalu bawah keranda sebelum dibawa ke tanah perkuburan, kan. Tak tahulah di mana dapatnya, kita pun tak dah tengok, kan, di mana dapat, kan. Itu perkara baru je lah, kan. Tapi sekarang tak ada lagi dah. Mungkin kita dah faham, ya. Dah faham dah. Sekarang ni tak ada lagi, ya. Dulu ada juga soal minta, kan. Minta kepada pokok lah, minta kepada kubur lah, kita katakan dulu, kan. Tu perkara baru lah, tu perkara baru, ya, yang
Jadi banyaklah kan, banyak sangat yang dikata bid'ah ni. Tapi bila kita bincang tentang bid'ah ni, adalah banyak pendapat, banyak khilaf. Ya, ada dikata bid'ah dolalah, dolalah itu sesat lah, macam tadi lah, mandi kat Tanjung Keling itu sesat lah kan, sesat. Ada bid'ah yang dikatakan tak dolalah kan, dia kata bid'ah hasanah, perkataan baru ditambah di belakang tu dia kata hasanah, baik. Baik itu maksudnya mungkin zaman Rasulullah tak ada, zaman kita ni ada, tapi baik maksudnya, baik itu maksudnya. Jadi apa yang kita nak bagi contoh? Ya, Maulid Nabi, kan, Maulid Nabi, ya, itu zaman Rasulullah tak ada orang sambut Maulid Nabi kan. Zaman kita, ya Allah, kan, kita sambut Maulid Nabi, ya. Orang yang dah tak ada, kemudian kita sambut hari jadi dia. Kalau kita menyambut hari jadi orang yang ada, kan, orang yang hidup ni, dia hidup lagi, kita sambut hari jadi dia. Tapi Nabi Muhammad, dia dah tak ada dah, kita sambut hari jadi dia, kan. Mungkin di sana ada hasanahnya. Hasanahnya itu nak ambil kebaikan, nak ambil, ya, kita katakan atau contohnya kita selawat lah, nak selawat, ya, nak selawat ramai-ramai. Sebab dia kata man salla alayya wahid sallallahu alaihi asyara, siapa selawat kepada aku sekali maka Allah akan selawat dia 10 kali. Jadi kita selawat, banyakkan selawat. Contohnya dalam bulan 1 ni, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah ni kita digalakkan beramal lah, ya, selawat dan sebagainya kan. Jadi itu maknanya mungkin itu hasanah lah, ya, hasanah maksudnya ada kebaikan di sana, ya. Maulid Rasul, ya, itu. Mungkin kita tengok dulu zaman sebelum itu ada yang Abu Ja'far Al-Bazanji tu, yang dia karang kitab Al-Bazanji tu, ya, ada kisah menceritakan tentang negeri itu, ya, negeri Mesir ke begitu, telah kita katakan turun, kita katakan bencana kan, bencana alam, ya, yang menyebabkan pokok tak subur, buah tak ada dan sebagainya, ya. Jadi ulama-ulama ketika itu termasuklah Abu Ja'far Al-Bazanji ni, dia kata mungkin ada amalan-amalan yang dilakukan oleh sunnah Rasulullah SAW tu ditinggalkan, ya. Maka betul dia karang kitab tu daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat, kemudian baca balik semula kan, dibaca, ingat balik kisah Nabi tu, nak ambil berkatnya, kita katakan, supaya itu kitab Al-Bazanji lah yang kita baca itu kan. Jadi banyak lagi lah perkara-perkara yang dikatakan ini, nak dikatakan bid'ah yang ada di belakangnya hasanah, itu pendapat ulama lah kan. Dan di negara kita banyak lah benda-benda yang macam itu. Pertandingan Quran kan, kita katakan membaca Al-Quran, pertandingan membaca Al-Quran, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa kan. Zaman tak ada, itu benda baru kan. Zaman Rasulullah mana ada pertandingan baru kan, tapi dibuat. Kenapa? Kerana ada maslahah kebaikan di sana, hasanah yang di belakang tu, ya. Daripada orang tak pandai baca Quran, dia boleh jadi pandai baca Quran. Kalau kita tengok dulu peserta daripada Maldives, ya, baca mula-mula kita dengar tu kan, Allah, kita baca pun cantik daripada dia kan, tapi dia baca agak tak cantik, kita katakan. Tapi selepas 2-3 tahun dia masuk, akhirnya bacaannya bertambah baik, ya, begitu kan. Jadi mana kata ada hikmahnya itu, maksudnya daripada tak baik kepada yang baik, maksudnya daripada tak boleh baca kepada yang boleh baca, pada yang boleh baca yang tak begitu cantik bacaannya boleh sampai kepada cantik bacaannya kan, begitu. Okey, mungkin lagi satu, syiar Islam tu nak dikembangkan di negara kita supaya mengatakan bahawa di negara ini ialah agamanya rasminya adalah Islam. Itu syiar, nak menggema syiar kan, nak menggema syiar itu.
Jadi saya berhenti setakat itu, insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Untuk hadis yang berikutnya itu hadis yang kedua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.